kita di sini. Suara kita bersatu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Alright, kembali ke episod terbaru podcast Budak Klang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So, thank you kepada kita punya subscribers, kepada kita punya followers, okay, yang menonton kita punya setiap episod. So, like kita punya video. Ya, yang bagi komen. Alhamdulillah. Setakat ni membina semuanya. Belum ada yang kritik. Tak ramai lagi. Tapi kita perlukan video-video kritik tu kita perlukan. Tapi kritikan yang membina lah. Kritikan yang membina lah. So at least kalau kritikan tu boleh menambah baik kita punya podcast, kita boleh minta kita punya sponsor tambah bajet. So macam biasa kita punya podcast ni ditajuk oleh Imtiaz KMU, rakan takaful anda. So pada yang di luar sana yang mencari perlindungan medical card sehingga RM1 juta, so boleh contact Imtiaz KMU dekat diorang punya social media, Imtiaz KMU dekat IG, dekat Facebook, dekat TikTok dia ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada. So dekat Facebook dan IG Imtiaz KMU. Ya. Alright, so hari ni sebenarnya kita start lambat sikit shooting. Shoot lambat sikit. Kita shoot lambat sikit. Pada yang kat luar sana, kalau nak tahu, actually kita orang selalu normally kita akan shoot setiap hari Selasa pukul 8 lah. 8 lambat sikit pun 8 suku normally lah kan. Tapi hari ni kita start lambat sikit. Sekarang ni dah pukul dekat pukul 9. Disebabkan rakan podcaster saya ni lambat sikit hari ni. Dia sampai lambat sikit. Hari ni lewat sikit. Kau boleh beritahu tak kenapa kau lambat? Sebab dia efek dekat aku seorang-seorang kat office. Dekat studio ni aku seorang-seorang. So agak mengerikan lah. So, kenapa kau lambat hari ni? Alah, tak adalah. Tadi balik daripada office siang tadi. Balik kejap. Lepas tu layan-layan anak. Lepas tu aku tertengok movie, Nas. Kau sempat layan movie terlayan. Sebenarnya bukan movie lah, dia series. Series dekat Netflix. Dekat Netflix series. So benda tu dah last episode lah. Kan? Dah last episode. Boleh tengok bila-bila apa. Tapi dia punya, sebab ingatkan ada masa lagi. Lepas tu dia hayal lah. Dia hayal apa semua. Itulah cerita dia. Kan? So di kala kau sedang melayan movie tu, aku dekat office tengah buat research sikit. Buat research. So bila kau cakap kau lambat tu, research aku terganggu sikit lah. Sebab suasana tu kan. Hening kan. Netflix Ya, Netflix. Sekarang ni kalau kita nak tengok sources lah, sumber untuk orang tengok movie, kita cerita legal, illegal lah. Okay, kita borak pun, kita cerita habis-habis ni senang tau. Orang boleh tengok Netflix. Betul. Sekarang ni kalau selain daripada wayang, dulu macam kalau dulu kita nak tengok movie, dulu kalau nak tengok movie terbaru ni memang kena tengok wayang lah. Kalau nak tengok yang dah lama sikit, kalau tak hari raya. Saya tunggu hari raya. Kalau boleh pun kita beli dulu apa? DVD. DVD ya, betul. CD kan. Lepas tu kalau dekat Astro ada Astro First. Astro First pun baru jugalah kan. Dia dalam around 3 bulan lah. Lepas keluar. Dia maksudnya Astro First pun dia punya lagi. Medium Astro First tu baru lagi kan. So maksudnya dulu kalau kita throwback maybe 10-15 tahun lepas, susah kita nak tengok movie ni. Masa tu Astro First confirm tak ada lagi. Sekarang ni Netflix pun tak ada masa tu kan. Bila start Netflix kat Malaysia ni? Netflix aku tak sure bila yang diorang betul-betul start. Malaysia. Tapi aku rasa yang betul-betul boom masa lockdown lah. Ya betul. Betul. So orang pun start duduk rumah kan masa tu kan, tengok TV rumah. So Netflix pun dia punya subscription tak adalah mahal sangat aku rasa kan. Tak mahal lah. So affordable dan kita hari tu kita ada borak kan, kalau siapa yang pernah kita punya bayi-bayi kita ni Mega TV Cuma aku nak confirm betul ke tak betul, sebab dia cakap aku lah, Astro masa awal-awal keluar tu dia punya monthly fee RM1,000 betul.
Betul. Masa first dia launch dulu. Masa tu sebab nak dapatkan tak tahulah dia punya parabola punya sewa ke apa ke masa tu pakai Mesat pakai Mesat 2 ke apa semua kan. So at that time memang agak expensive lah. Aku tak sure the exact figure tapi 1,000 tu memang cecah lah. Dan masa tu rasanya macam kena ambil semua channel tu dah ditetapkan. Semua channel macam sekarang kita boleh pilih macam sekarang kita boleh mix and match, nak ni saja kan. Masa tu tak ada lah. So Astro dia sekarang ni Astro pun banyak keluar movie baru. Astro pun Astro pun kita satu medium untuk kita tengok TV movie lah. Movie kan. Cuma ni dia lewat sikit lah. Tapi Netflix pun tak cepat sangat, lewat juga. Dia tapi lewat ada sikit. certain yang memang keluar kat Netflix saja. Dia Netflix punya production. Original series kan. Memang dia buat khas untuk Netflix. Dan kita ada YouTube pun ada. YouTube kalau yang official channel memang ada. Channel pun ada juga. Official channel memang ada. Kita cerita yang kita tak galakkan untuk korang layan pun ada juga kat YouTube pun ada orang ada je semua orang boleh upload kan kat situ kan. Telegram. Banyak source. Yang cakap sekarang ni sumber untuk kita layan movie tu banyak. Tapi kau memang tengok movie lah dari dulu. Memang suka tengok movie aku memang aku memang layan movie. Aku memang selalu tengok movie. Cuma tahun ni 2024 ni macam dia terstop kejap. Maksud kau tengok movie kat wayang lah? Tengok movie kat wayang. Tapi kat rumah still tengok movie lah? Sekarang ni bergantung. Bergantung sebab actually kalau aku sekarang ni aku balik rumah sekalipun, aku tak banyak spend masa kat TV. Masa kat TV kebanyakannya bila nak layan bola kita tak ada choice lain kan. Bola tak ada choice. Sebab nak keluar dah memang malas. Ya, betul. So kita layan kat rumah. So movie yes aku layan, cuma lately this year ni aku kurang ke. Tapi kalau ada chance tu tengok lah. Kalau ada yang nak teman aku okey lah. Dia sebab aku tak tahu kau, macam aku kalau kau pernah tengok wayang seorang-seorang tak? Pernah. Pernah. Aku dulu nak kata selalu tak, tapi banyak movie kat lah tengok seorang-seorang. Tapi kau jangan tanya aku movie apa aku tengok seorang, aku tak ingat. So kalau ikut sejarah aku rasa memang aku tak pernah lah. Tak pernah langsung? Aku tak pernah tengok movie aku suka tengok movie seorang ni. Bila kita plan nak tengok movie, lepas tu kalau kita last minute punya plan, bukan last minute punya plan lah, kita last minute kita beli tiket tu, dia akan ada banyak yang rompong satu seat. So senang. Cuba kenalan lah. Tak ada cuba kenalan pun, tapi kita dapat duduk yang belah belakang sikit walaupun kita beli tiket tu last minute. Kalau kita berdua bertiga nak dapat yang last minute tu mungkin depan sekali lah. So kita jadi kucing lah. Kucing tengok TV kau tahu. Aku pernah tengok wayang di barisan paling hadapan. Pernah aku pernah tengok. Kalau cerita tu berbaloi lah untuk aku tengok. Siapa pernah tengok cerita Spinning Gasing? Spinning Gasing. Aku tengok tayangan hari pertama, aku pun tak tahu sebenarnya aku nak tengok cerita Spinning Gasing tu. Sebab orang yang belikan tiket Hari Raya? No, dia bukan hari raya. Hari Raya, tayangan hari pertama? Tayangan hari pertama, aku pergi tengok. Sebab kita orang keluar ramai-ramai dan beli tiket, dan cerita tu cerita Spinning Gasing dan aku duduk depan lah, seat paling depan. Cerita tu hot masa tu. Masa dia keluar tu, masa dia keluar dia bagi aku Spinning Gasing antara cerita yang dia ubah di luar kotak. Di luar kotak. Masa kita start dengan cinta-cintaan masa tu apa semua, dan dia berubah. Dia memang spin kan Gasing. Dia spin betul lah. Okey, so kalau movie kan, kalau kau nak pilih lah, kau tak ada masa sekarang kau cakap kau nak pilih kan movie, apa kriteria yang kena ada kat movie tu untuk kau pilih kalau kau nak tengok? Okey, kalau movie aku sebab ramai orang kan dia akan suka cerita action. Genre dia lah. Cerita genre action. Ada yang cerita hantu. Ada yang cinta-cintun. Maybe science fiction. Macam Transformers ke Star Wars. Aku lebih suka layan cerita, tak kisah dia komedi ke, cinta ke, horror kan, cerita seram. Horror okey lah, aku boleh layan cerita-cerita horror, dan actually aku minat juga cerita horror, tapi aku akan layan cerita yang benda tu logik. Maksudnya kalau macam
kita tahu lah Transformers kan. Contoh, kita ambil contoh Transformers kan. Cerita pasal robot dia kereta tukar robot. Bagi aku benda tu sangat, benda tak mungkin jadi tau. Khayalan lah. Khayalan. So lagi-lagi cerita yang memerlukan kita berfikir tau. Sebab kita masuk wayang, kita memang nak relax, kita nak gelak, kita nak, kau nak enjoy lah. nak hiburan. Enjoy the movie, balik. Yes, betul. Macam aku suka fikir-fikir sikit. Ada orang macam tu. Macam aku suka fikir. Aku pun suka yang enjoy lah, yang memang very simple movie tu kan. Aku datang, gelak-gelak sikit, ataupun kalau horror tu takut-takut sikit, lepas tu gerak lah kan. Tapi kalau yang berfikir-fikir ni, aku suka lah. Aku suka, lepas tu aku suka yang macam ada nilai-nilai sejarah, cerita sejarah lah. Tak kisahlah Malaysia or overseas punya cerita, Hollywood ke apa, yang cerita sejarah memang aku suka. In fact, Korean dengan Indian punya movie, yang kalau sejarah Indian okay. Tak kisahlah Tamil ke Hindustan ke apa ke, janji dia kalau cerita pasal sejarah ataupun pasal somebody yang politician ke apa, tu aku suka. Aku akan tengok lah cerita yang itulah, cerita-cerita yang kau layan ni dia lebih kepada artistic value lah. Dia ada artistic value. Ada macam cerita yang aku layan tu, kebanyakan ceritanya nilai artistik tu tak ada lah, tapi untuk nilai commercial value filem tu memang ada lah. Yang penting cerita tu kena best lah kan. Dia okey, sebab kalau kita tengok cerita yang ada macam katalah cerita-cerita sejarah, cerita-cerita macam tu, dia orang buat duit tak cerita-cerita macam tu? Sebab kalau kita tengok cerita-cerita macam tu, dia orang punya record collection lah. Record collection tu tak berapa gempak lah. Tapi baru-baru ni Mak Kilau. Mak Kilau ya one of sejarah. Tapi tu dia buat sejarah baru tu. Dia sejarah baru dia buat sejarah baru. Sejarah dan dia buat sejarah baru kan. Dia cerita sejarah. Dia bukan cerita sejarah lah. Dia cerita pasal tokoh lah. Tokoh sejarah lah. Sejarah Melayu. Mak Kilau tu sendiri kan. Dia cerita pasal Mak Kilau. Dan collection dia 100 million plus. 100 million ya. 100 million tu. Itu overall lah satu. Itu Malaysia saja. Malaysia saja kan. Tak termasuk Indonesia. Tapi Indonesia dia kurang sikit. Not make money sangat lah. Tapi dekat Malaysia memang new record. Sebab yelah kita faham masa Mak Kilau tu 2023 lah keluar. Ke 2022? 23 kot. 2023. Dia satunya masa tu lah kita tengok semangat orang Melayu berkobar kan. Ada member kita, dia kata dia dah tengok cerita tu dekat wayang 7 kali. Ada? Siapa kan? Lupa ada. Dia dah tengok 7 kali. So macam aku memang cakap aku tengok sekali je lah. Aku dekat wayang aku tengok sekali. Lepas tu on the first day dia keluar Netflix, first day tu aku tengok lagi sekali. Tapi so, itulah okay lah, 2 kali. Dia memang rekod lah. Cuma kita ambil lah cerita-cerita lain lah, cerita sejarah. Kita banyak cerita sejarah dulu. Diorang kalau kau cakap untuk make money, kalau kita tengok on paper dia tak make money sangat. Tapi aku sure dia akan jual dekat stesen-stesen TV lah. Betul. Aku sure macam tapi diorang cover balik kos-kos tu. Aku rasa juga kos diorang tak berapa besar. Tapi tak juga, sebab kalau kita tengok cerita-cerita macam tu, pelakon yang diorang pakai. Yes, karismatiknya. Apa diorang panggil method actor ni, contohlah kalau kita ambil yang lelaki ni macam Bron. Ya, Bron. Bron harga dia rasanya bukan murah-murah lah kan. Cuma dia tak banyak visual yang kebabum-kebabum lah. Cuma tapi prop tak murah lah. Sebab benda ni dia mestilah nak dia balik ke zaman kan, tak kisahlah zaman apa kan. Kalau Mak Kilau tu zaman Mak Kilau lah. Kalau macam cerita Tengku Abdul Rahman tu zaman Tengku Abdul Rahman lah. Nak cari kereta-kereta lama tu semua. Tapi dia pakai kereta yang kat Museum Negara. Dia orang sewa lah benda tu. So maksudnya kereta kat Museum Negara tu boleh gerak. Maybe itu aku tak sure kan. Maybe boleh tapi tak tahu lah. Tapi ada juga kalau kau tengok Royal Family kan. Royal Family yang dekat Malaysia ni dia ada simpan lagi kereta-kereta yang macam tu dan boleh bergerak. Tapi diorang bukan guna untuk penggunaan harian. Bukan lah. Itu untuk collection lah. So maksudnya itulah kita nak tahu kan, kalau filem yang macam okey lah kita tak cerita apa, adakah sekarang ni
buat filem buat duit? Okay, aku punya personal opinion lah kan. Kalau production tu production yang proven, lepas tu dia select dia punya player-player dalam tu lah, maksudnya dia punya pelakon, dia punya juru kamera, semuanya memang yang bagus dan proven juga, dia boleh make money lah. Dia boleh make money. Tapi sebenarnya pokok pangkal last kali apa kita buat lepas kita buat filem, macam kita pula filem, macam sebuah filem tu dibuat, kita tengok pada marketing lah. Ya tu aku rasa marketing tu paling penting lah. Sebab aku ada pernah baca satu artikel, production house yang besar-besar ni kan, diorang memang dalam bajet diorang berapa juta nak buat that film, diorang akan asingkan yang ni memang khas untuk marketing. Kena ada. Sebab aku ada tengok baru-baru ni ada cerita yang bila aku tengok kat social media kan, aku tak pernah tahu pun cerita tu ada kat wayang. Maksudnya itu yang marketing dia tak berapa nak bagus lah. Tapi kalau marketing yang bagus, contoh macam Mat Kilau, dia dapat 100 million, tapi tengok marketing dia macam mana kan? Marketing pun dia ada marketing, kita kata memang marketing yang diorang buat. Ada juga secara tak langsung yang gosip-gosip, kontroversi mengenai filem tu. Itu pun secara tak langsung tolong juga marketing. Sebab kita tahu macam cerita Mat Kilau, diorang reshoot semula dengan pengarah baru, pelakon baru, dengan skrip jalan cerita semua pun baru dan Syamsul yang take over. So Syamsul pun kita tahu dekat Malaysia ni antara tak payah nak nafikan lagi lah, antara one of the best ni lah yang still produce kan. Kita banyak juga pengarah yang baik, tapi cuma diorang tapi aku rasa dia sekarang ni dah nak dikalahkan oleh adik dia sendiri. Adik dia pun padu. Aku still yakin kepada Syamsul sebab dia ada satu lagi cerita yang belum keluar dan aku yakin kalau cerita tu keluar, maybe lah kita tak ada. Cerita tu awal-awal dah kontroversi lah. Kan. So kita tengok cerita tu apa, Original Gangster kan. Original Gangster ada kita punya Mamu Shahnaz pun ada kat situ. So aku memang looking forward untuk movie tu. Aku rasa lah Syamsul still relevant. Dia memang still relevant. Tapi yang aku cakap tadi tu, dia nak potong adik dia, nampak macam adik ada talent yang very good talent juga. Syamsul pun kita siapa tahu nama adik dia? Syafiq kan. Syamsul pun dengan dia punya, kita pun tahu situasi dia sekarang. Mungkin dia ada bagi masa ada rehat-rehat sekejap lah apa semua kan. Kalau movie lah yang kita cakap lah, sebab kau dah layan movie, banyaklah kita dah layan movie sepanjang hidup kita. 25 tahun kita hidup ni. Kau 25 kan? Aku 27. So kita cerita, 5 movie. Kita asingkan lah 5 movie, kita start dengan 5 movie tempatan. Kau pakai tanya je 5 movie tempatan. Tempatan yang kau rasa the best lah bagi kau. Kau memang suka Tori masa ni 5 player tiba-tiba tanya kan? Memang benda dah dalam kita punya skrip, so aku ikut je lah kan. So kalau 5 tempatan 5 tempatan. Kau nak yang tempatan, kalau tempatan ni cerita Melayu lah, especially aku tak ada, aku jarang tengok cerita Cina, cerita India yang adalah pernah juga aku tengok best juga. Yang aku tengok tu yang best lah sebab dia hit kan. Cerita ada, aku lupa cerita tu, ada satu kat Abang Adik cerita kat Netflix tu. Movie tu. Tak, aku Abang Adik. Very good movie lah juga. Tapi cerita tu tak adalah masuk dalam top 5 aku. Kalau aku lah ada juga Abang 92. Ada Sulaiman tu. Ada Sulaiman kan? Ada Sulaiman tu Abang 92. Itu padu. 5 movie kau. Kalau 5 movie, kalau nak bagi 5 movie, satu aku nak tribute dekat kita punya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dia punya movie, tapi aku nak cakap movie ni 5 yang aku cakap ni bukan yang terbaik. Dia cuma aku suka tengok. Aku suka tengok dan mungkin di mata aku dia ni antara movie ni antara yang terbaik lah. Disclaimer dulu kan apa-apa hal. So kalau aku nak pilih satu Tan Sri P. Ramlee punya cerita, aku pilih Pendekar Bujang Lapuk. Pendekar Mustar. Yang tu. Cerita tu aku tak tahu berapa kali dah aku tengok. Aku tak tahu berapa kali aku tengok daripada kecil sampai sekarang. Kalau
Kalau buka Astro Prima mungkin ada. Kalau on demand, Astro on demand, ada. kita boleh select. Malam-malam, kalau aku blur nak tengok cerita apa, aku nak tengok cerita genre apa ni, aku cakap kau sampai sekarang Nas, terus terang. Aku still tengok Merdeka Berjalapuk. Merdeka Berjalapuk. Sebab dia punya lawak tu daripada awal sampai habis. Kelakar. Non-stop lah. Dia punya punchline tu non-stop Punchline lah. dia bagi kau-kau lah. Lepas tu jalan cerita dia best. Dia ada jalan cerita, bukan sekadar kelakar aje lah. Kan? Itu Nasihat yang, pun ada. nasihat itu yang Annie angkat jemuran, hujan apa semua kan. Oh itu memang style Tapi lah. kau rasa tak, kalau katalah memanglah dia dah meninggalkan kita kan, Abang Rayhan Tan Sri Ramli. Kalau dia ada lagi sekarang ni, dia umur berapa aku tak sure lah. Kalau dia hidup, dia umur dia berapa. Aku ingat umur dia 90 something. Dekat, dia lebih kurang macam Tom Mahathir. Tapi aku rasa Tom Mahathir tu lagi dia. Dia mungkin boleh jadi someone dekat. Dia kalau dia masih ada, kalau dia tak bersara lah. Kalau dia tak bersara, aku rasa orang macam dia ni, dia akan seni all the way lah. Silap dia boleh jadi menteri. Tak sure kalau pasal menteri, aku tak sure lah. Sebab dekat macam kita tengok dekat India ke, dekat US aku tak sure. Tapi dekat India sekarang, US ada anak susah nak eja. Anak Schwarzenegger dia jadi mayor kan. Macam dekat India pun dah ada yang fight untuk jadi wakil rakyat apa semua kan. Lah kita merindui jugalah air tangan. Second, kalau ikutkan aku ambil kalau genre horror lah. Kalau genre horror, cerita seram kat Malaysia ni ada banyak cerita kan. Ada banyak cerita, tapi aku suka Waris Jarianto. Maya Karin. Rusdi Ramli. Tapi Rusdi Ramli ni dia macam kecelaruan identiti dia macam tu. Kavita. Ada. Lepas tu siapa yang Ida Nerina. Mambai not sure. Itu dia ada 2-3 cerita yang tu kan. Tapi dia Mambai layar lara. Betul. Cerita tu yang banyak-banyak cerita yang seram, cerita tu tersentuh. Dan cerita tu antara yang paling tak seram antara banyak-banyak cerita seram pun. Sebab Waris Jarianto dia pasal saka lah. Dia pasal saka. Saka kan, rimau apa semua. And then kalau kita tengok yang ketiga, aku pilih Bunuhan. Bunuhan. Ini menarik sebab aku tengok cerita Bunuhan ni pasal apa? Aku macam Bunuhan kau pernah tengok tak Bunuhan ni? Sebab tak pernah tengok. Oi, Bunuhan ni dia cerita Faizal Hussein baik. Tapi dia bukan lead tak silap aku lead dia Zahiri Azim. Zahiri Azim main Muay Thai ke? Main Tomoy. Zahiri Azim dia main Muay kat dalam tu dan dia memang fight lah. Dia fight dengan semua orang. Faizal Hussein ni dia sort of macam pembunuh upahan. Aku tak tahu dia pembunuh upahan ke tak, tapi dia kerja dia bunuh orang. And then dia pekin. Pekin ni dia orang ni 3 orang ni adik-beradik sebenarnya. Dia orang ni adik-beradik. Pekin ni dia hidup dia macam normal sikit. Tapi dia ada tamak sikit. Dia macam bisnes lah apa. Bukan bisnes sangat pun. Tapi dia ada konflik kat situ. Lepas tu dia ada bapak dia. Bapak dia aku lupa siapa berlakon. Nefisu. Aku tak sure sebab aku rasa macam bukan. Tak ingat bapak dia. Lepas tu bapak dia sakit dalam tu. And then diorang ni antara 3 beradik ni dia orang memang konflik, ni kejar dia ni kejar dia ni, berpusing-pusing sampai dekat satu kampung kat Kelantan, Bunuhan. Bunuhan ni nama tempat. Bunuhan tu nama tempat, bukan dia bunuh. Aku cakap tadi dia pembunuh upahan. Dia memang pembunuh upahan. Dan aku pernah jalan-jalan, aku sampai kat kampung Bunuhan tu. Aku ambil gambar signboard tu masa tu. Dia di kampung Bunuhan ni. Dia kampung. Daerah. Bukan daerah, dia satu kampung. Daerah macam Kota Baru, Gomusang. Kalau kat sana orang panggil Bunuhan. Pekan Bunuhan. Dia adalah pekan, aku tak perasan, tak ingat sangat, tapi ada pekan dia apa sebab tu balik tadi kita cakap aku rasa kalau kita tengok line up dia, Faizal Hussein, Zahiri Azim, Pekin, dia ni semua method ni memang method. So cerita pun aku boleh cakap Bunuhan ni aku dah boleh recall, cuma aku tak pernah tengok full. Mungkin aku tengok sikit. Cerita ni FFM Festival Filem Malaysia dia dapat filem terbaik lah. And then tak silap aku
Ini adalah kali pertama, first time Faizal Hussein dapat Best Actor dekat FFM. Aku tak sure, dia memang confirm daripada Bunahan ni dia dapat Best Actor, tapi aku tak sure yang dia, aku rasa ni first time dia dapat. Sebab tu okey, bila dia menang apa tadi? Anugerah Filem terbaik. Anugerah filem terbaik, filem terbaik kan. Kita tengok ayat terbaik tu. So, tu lah macam tadi kita cakap. Adakah cerita yang terbaik di mata orang yang layaknya menilai? Maknanya kalau terbaik dia ada juri lah, dia betul layak. Tapi dekat mata orang biasa yang menonton je, commercial value tu tak ada lah kan. Dia ya, kalau kita tengok collection dia tinggi juga, tapi tak setinggi yang lain-lain tak pecah panggung lah. Pecah panggung lah. Pecah panggung masa tu at that time. Tapi bukanlah sampai puluh-puluh juta. Tak ingat, aku tak ingat collection. Mungkin sampai 20 juta, aku tak sure. Tapi dia bukan yang jenis macam Mak Kilau. Mak Kilau. Macam dia cerita yang sama macam Mak Kilau. Macam KL Gangster. So Mak Kilau dia dah set record. Macam Sembilu. Sembilu pun tak tahu lah, mungkin macam tu lah lebih kurang. Sembilu $6 million. Dia $6 million. Masa tu dia pecah rekod masa tu lah. Bunuhan ni juga dia pergi Asia Pacific. Lepas tu dia pergi Oscar. Tapi Malaysia banyak filem dia yang pergi ke Asia Pasifik. Asia Pasifik banyak. Tapi menang pun baru-baru ni kita ada Siti Salihah menang. Itu kat Korea tu dekat Asia kan. So memang saya cakap Malaysia punya tu still ada kualiti. Malaysia memang kualiti. So, itu 3. Yang keempat aku suka satu cerita KRU. KRU punya cerita, tapi dia tak berlakon kot. Berlakon pun. Aku kalau KRU dia ada satu cerita tu apa, Cinta Metropolitan. Tak, dia tak berlakon. Ini dia produce. Kita memang peminat KRU, tapi aku terpaksa cakap lah cerita yang orang berlakon. Nyanyi okey lah. Nyanyi okey. Hikayat Merung Mahawangsa. Ini cerita sejarah. Cerita tokoh lah. Cerita tokoh. Macam Mak Kilau kan, dia tokoh. Aku suka sebab dia CGI full masa tu. The first movie yang Malaysia yang full CGI. Sebelum tu ada yang pakai CGI juga, tapi ni full. And then dia punya jalan cerita tu, kita dah tahu dah lebih kurang jalan cerita tu. Tapi kita tolak pilah Rahman Hughes tu kan, dia pelakon Rahman Hughes. Bukan K, tak ada K depan. Stephen Rahman. Lepas tu dia masalah dia, lakonan dia bagus, bahasa dia je. Lakonan dia memang bagus. Dan aku pernah tengok dia act dekat teater pun. Sebab aku rasa dia memang teater punya orang kan. Dan dia bukan teater Malaysia, dia memang dia UK punya. And then dia punya heroin masa tu Mina Zira. Mina Zira. And then kalau yang kelima, lawa lawa siut. Aku memang suka dia lawa. Sekarang pakai tudung pun lawa. Kan. Sekarang ni ada tengah cerita dia kat drama siri. Banyak cerita tu. Banyak juga apa tak. Saya boleh tengok dia berlakon cerita apa kan. Gol Gincu 2 dia ada berlakon. Dia buat basikal. And then kalau yang kelima, aku ambil cerita sejarah negara kita lah. Kemerdekaan 1957 Hati Malaya. 1957 Hati Malaya. Aku confused pun. Ada Rusdi Ramli ada. Rusdi Ramli banyak juga cerita dia macam ni. Cerita tu dia dua zaman. Dia sekarang ni, zaman sekarang ni dia tengah buat macam tesis ke apa, aku tak ingat, mengenai kemerdekaan. Lepas tu dia flashback zaman dulu lah. Lepas tu adalah tokoh Nur Rahman lah, tulis on lah, apa benda. Semua tokoh-tokoh politik. Satu lagi cerita apa cerita? Tanda Putra kot. Tanda Putra tu dia memang cerita zaman dah masa tu saja. Kalutan politik Malaysia kan. Masa tu. So, yelah. Cerita-cerita sejarah. Aku rasa cerita macam filem-filem yang macam tu, kita panggil cerita-cerita yang ada dia nilai sejarah lah. Nilai sejarah ni, tengok yang banyak buat ni, kita punya apa? Fahmi Baba kan. So, dua-dua cerita yang ni dia buat. Waris Jarianto pun dia. Tak. Waris Jarianto pun dia, betul. Sebab line up. Betul. Sebab kat Malaysia ni, kita boleh tengok daripada line up pelakon kita dah boleh agak. Ataupun pengarah tu nak keluarkan filem, kita dah boleh agak siapa line up dia. Dia punya. Kau siapa top 5 kalau Malaysia? Movie. Okey, movie. Bukan siapalah, apa movie yang so, kalau movie aku rate bukan based on dia punya best. Okey, best di mata aku lah. Dia kena best di mata. Sebab bagi aku ini cerita yang kalau tiba-tiba balik ni aku buka, dia ada tengah pasang, aku akan layan. Aku boleh layan dia start sampai habis. Dan kata besok pagi tiba-tiba aku bangun, aku boleh layan lagi cerita yang sama.
So maksudnya cerita tu tak membosankan aku lah. Cerita tu relevan untuk kau lah. Relevan, evergreen sepanjang zaman lah. Bagi aku. Okay? Macam aku Merdeka Menjalapuk tadi lah. Merdeka macam tu. Menjalapuk. Betul, Piramid punya cerita pun banyak kita layan. Tapi first yang cerita yang bagi aku suka is, aku rasa ramai orang pun akan, bila aku sebut ni akan rasa terkenang-kenang zaman dulu kan, is Gila-Gila Remaja. Azroy. Faizal Hussein tu. Kuzi semua tu kan. Kuzi, Remy, Chin. Perasaan. Yang ni lah cerita tu yang dekat bus stop kan. Awak suka saya ke tak? Yang lepas tu dia keluar lidah apa semua tu kan. Keluar lidah. Order McD. So dia macam break dance. Ya, Kuzi yang break dance tu. Kuzi break dance. Siapa nama pelakon tu tak ingat yang badan besar. Alamak, aku tak ingat lah nama. So Gila Remaja layan lah. In fact aku kat rumah pun ada dia punya CD. Ada CD ada punya, lagi VCD ada lagi kau punya player CD player. Tapi masalahnya sekarang ni dia punya cover CD je ada. Dalam tu CD dah tak ada. So biasalah perangai-perangai pinjam kan. Tak pulang tu. Tapi dulu kan susah nak tengok movie. Betul. So memang beli CD simpan. Tapi sekarang ni rasa anytime kalau nak illegalnya source pun anytime je boleh dapat kan. Cuma kalau boleh jangan tengok illegal. Janganlah. Kita support diorang punya seni lah. So itu satu. Second, horror lah. Kita ambil horror movie local. Dia tak adalah seram sangat bagi aku. Kadang-kadang tapi kalau kau tengok seorang-seorang seram. Sekarang ni kalau tengok seorang-seorang pun kau akan seram. Tapi bila kau fikir-fikir macam cerita tu nak gelak sikit pun ada kadang-kadang. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang tau. Kau jangan tambah congkak. Jangan pandang belakang, seram lah nah. Dia seram. Yang gelak tu jangan pandang belakang congkak. Aku tahu tapi yelah bila sekarang ni cerita seram lagi lagi kau sekarang ni kan? Sebab dia punya bunyi dia sekarang ni. Dia main bunyi je. Dia bunyi dengan ayat-ayat Quran dia yang dia pakai. Betul lagi gempak bila kau nak compare kan dengan jangan pandang belakang tu. Kau tengok hantu dia pun kadang-kadang kau nak gelak. Tapi kalau aku cakap kalau sekarang ni balik dia pasang aku tak tengok tapi aku rasa jangan pandang belakang make up diorang padu. Masa tu bagi aku padulah tapi bila kita tengok sekarang compare betul lah. Lagi up kan. Cuma bagi aku jangan pandang belakang ni dia antara cerita seram pertama yang dia start keluar cerita seram. So jangan pandang belakang ni antara bagi aku pioneer. Oh ya? Aku rasalah. Sebelum tu adalah cerita seram tapi dia lepas tu jadi trend lah. Lepas tu jadi trend. Macam kita tengok cerita gangster. Satu cerita keluar kan lepas tu terus jadi trend lah kan. Betul. So bagi aku macam jangan pandang belakang ni antara yang bagi aku start cerita seram kat Malaysia tu bermula lah. Itu satu. Nombor 3, okey. Dia cerita ni memang aku rasa tak ramai orang tengok tapi aku pun tak tahu macam mana kita tengok dan aku tengok kat YouTube dan aku tengok daripada legal source. So daripada channel okay, itu penting. Production house tu sendirilah. So aku tengok cerita nombor 3 yang dalam list aku is Kepung Gangster. Dia cerita Cina tau. Kepung Gangster Kepung Gangster. Dia cerita Cina. Aku tak pernah tengok cerita ni. Ramai orang layan KL Gangster. KL Gangster tu memang apa lagi cerita Melayu Gangster. Banyaklah. Lepas tu banyaklah keluar KL Gangster 1, KL Gangster 2, Abang Long Fadil, apa semua. Tapi Abang Long Fadil tak adalah gangster sangat, cerita komedi kan. Kepung Gangster ni cerita pasal gangster juga. Tapi main dia is kongsi gelap Cina lah. Kongsi gelap Cina. Cuma cerita ni membuatkan aku cakap cerita ni sangat bagi aku bukan dekat dia tak ada istilah dekat dengan aku cerita gangster tu. Cuma cakap benda ni betul benda yang jadi. Cerita Malaysia? Cerita Malaysia. Shoot kat Malaysia. Pelakon pun orang Malaysia semua? Pelakon semua Malaysia. Aku rasa memang semua orang Malaysia lah. Tapi Chinese lah. Chinese. So ada subtitle lah. Aku baca subtitle. Memang aku tahu kau tak pandai cakap Cina. Tak pandai cakap Cina. So Kepung Gangster ni dia cerita pasal dia sama je pasal mula nak join kongsi gelap, lepas tu isu dalam kongsi gelap tu, orang nak bertaubat daripada kongsi gelap tu. Tapi yang membuatkan aku seronok, bukan aku mau cakap cerita ni,
kalau kita tengok ada cerita-cerita gangster ni, sikit-sikit pistol. Diorang ni memang nampak macam Gangster dia. memang pistol lah. Ini betul-betul gangster zaman dulu-dulunya gangster. Gaduh bawa parang, bawa kayu baseball lah. Pergi masuk dalam pusat hiburan, bantai orang. So benda-benda yang biasa kita nampak berlaku dulu tau. So memang okey lah. Kalau yang tak pernah tengok Kebun Gangster ni, kalau dia ada dua, Kebun Gangster 1, Kebun Gangster 2. Ada dua dia ada cerita dua. lah. Cuma yang kedua tu dia dah start kurang sikit. Dia tak keluar wayang ke apa cerita ni? Keluar wayang? Aku tak sure lah. Ini pun aku tak tengok zaman-zaman COVID. Zaman COVID kau dah tengok dah lama. Zaman COVID lah. Zaman COVID aku layan YouTube, aku tengok cerita tu. Cerita tu kalau kau tengok balik, banyak value yang kau boleh belajar lah. Pasal friendship, brotherhood, apa semua ada dalam tu. Betul, kalau cerita gangster banyak dia banyak lah, brotherhood, family, togetherness. Kan. So aku boleh recommend untuk korang boleh search je dekat YouTube. Aku rasa ada kot, sebab yang upload tu official dia punya channel, Kepung Gangster. Kepung Gangster nanti aku nak tengok. Kau boleh layan, memang best lah. Cinta-cinta sikit ada, sikit je lah. Kenalah ada. Okey, lagi dua. Satu, nombor 4 bagi aku is Kak Limah, hantu Kak Limah. Yang first aku dah tak ada pun. Tiba-tiba aku tak boleh imagine mana yang first, mana yang ni. Dia yang first. Tapi aku layan semua. Cerita dia semua layan pun. Dia sama macam tadi, apa cerita yang kau ada tengok, Tanda Putra, Hati Malaya. Aku pun confused yang mana satu. Ya, betul, walaupun betul. dia bukan cerita yang sama, tapi jalan cerita lebih kurang macam sama. So hantu Kak Limah yang first lah. Dia nak itu betul nak kata seram tak seram. Dia bukan dia seram komedi lah. Seram memang tak ada langsung. Kalau kau nak suruh aku tengok seorang pukul 3 pagi pun aku boleh tengok lah. Tapi dia memang kelakar. Tapi sebab hantu Kak Limah ni pula, antara dia tukar kan, masa tu arwah Mamat Khalid. Arwah Mamat Khalid. Cerita komedi yang lain daripada yang lain tau. Cara lawak tu dia gunakan bahasa. Dia bahasa Perak kan. Dia guna bahasa Perak. So sebelum tu ada aku rasa macam zombie kampung pisang. Tapi hantu Kak Limah ni macam boom. Tapi zombie kampung pisang pun dia punya juga kan. Dia punya juga. Cuma macam kau cakap tadi, pelakon-pelakon method apa semua kan. Yes. Arwah Mamat Khalid banyak pakai. Tak, dia bagi aku dia macam method punya pengarah. Dia method punya pengarah. Sebab pelakon dia pun pelakon method. Kalau kita tengok dia cerita rock, dia pakai Rahman, aku suka kalau tengok cerita dia, setiap apa yang ada dekat dalam TV, dekat dalam movie tu kan, setiap orang ada je dia punya peranan dia. Dia punya itu yang watak. Kalau kita tengok watak mana tu? Barkoba dia buat. Dia buat juga kan. So itulah hantu Kak Limah. Dan last cerita yang dia sangat, dia sangat mendalam jugalah bagi aku. Cerita cinta. Cerita cinta. Dia aku duduk tegak sikit cerita cinta. Aku takut air mata keluar. Cerita cinta ni siapa yang pernah tengok, okeylah korang dah tengok lah. Siapa yang tak pernah tengok, cerita pasal dia ada banyak cerita Dia ada Pierre Andre, dia ada Datuk Rahim Razali, dia ada Rita Rudani, Sharifah Amani, tak silap orang. Aku ada dalam cerita tu. Dan Mak Sharifah Amani pun ada, Fatimah Abu Bakar pun. So dia best lah cerita tu, sangat lah. Dia menyentuh. Nanu Baharudin. Nanu ada cerita tu. Nanu dia kakak kepada Q Haidar. Betul tak tengok. Dia macam cerita berbeza lepas tu dia relate. Dia ada relate lah. Dia ada relate. Tapi relate, dia pergi scene to scene kan. Baru tinggal kau sebut bila kau sebut Nanu kakak kepada Q Haidar, tiba-tiba aku terus okey. Nanu kakak kepada Q Haidar. Cerita tu dia menyentuh lah. Rumah P. Andre kat tepi landasan kereta api aku punya cerita. Itu aku tak ingat. Bab tu aku tak ingat. Tak payah cerita lah. Dia. Itu kalau Malaysia. Macam ada sesuatu dia best lah, cerita tu best kan. So kalau overseas
Kalau overseas banyak cerita weh. Overseas ni kita tak kisahlah mana-mana selain Malaysia lah. Tak kisah, janji di luar daripada Malaysia. Cerita Brunei ke apa boleh lah. Brunei pun boleh. Brunei pun boleh. Kalau ada lah. Kalau aku pernah Aku tak payah tanya Brunei, Singapore punya filem ke apa ke? Indian banyak lah. Okey, 5. Okey, kalau aku top 5 luar yang aku suka tengok. Okey, aku suka tengok ni Ip Man. Ip Man semua siri. Dia ada 3. Dia ada 3 ke 4. Itulah bila cerita yang ada sequel ni, aku dah confuse tau. Mana yang ni, mana yang ni, mana yang ni. Dia mula-mula tu sebelum dia belajar, mula-mula dia belajar apa semua. Wing Chun. Lepas tu next tu dia ada dengan penjajah mana tah, lepas tu dia Jepun. Lepas Jepun tu dia lari ke Hong Kong. Dia dapat lari ke Hong Kong. Dekat Hong Kong pula dia ada masalah dengan rumah-rumah kungfu yang lain. Dia sejarah sejarah Wing Chun. Bruce Ip Man tu. Itu Ip Man adalah Tok Guru Bruce Lee kan. Sebab Adil, aku tak tahu Ip Man yang nombor berapa. Last tu ada budak datang. Yang nombor 1 lah. Budak datang. Lepas dia berjaya buka rumah kungfu dekat tempat dia tu kan. Sekolah kungfu tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, aku tak tahulah orang familiar ke tak cerita ni, tapi cerita ni memang popular. Cerita Real Steel. Cerita ni memang futuristik tahun 2054 apa yang pasal robot. Dia boxing tapi dia pakai controller. Robot boxing. Tapi siapa pelakon dia tu? Oh damn. Apa nanti dia berlakon Iron Man tu. Yes, betul. So dia masa depan. Cerita pasal masa depan, tapi bila kita imaginekan masa depan ni semua maju, tapi cerita tu dia tak maju. Dia memang betul lah. Satu kota yang kota kemusnahan. Memang musnah lah, macam-macam lah. Tapi aku tak sure kenapa aku suka sangat tengok cerita. Aku selalu naik flight kalau pergi travel. Dalam flight aku mesti pergi mana pun travel aku, cerita tu akan jadi first movie aku tengok. Kalau yang long distance yang flight lah. So maksudnya kau boleh layan cerita tu 2-3 kali. Yes, banyak kali. Tanpa rasa sebab budak kecil anak dia tu kan. Anak dia anak dia dalam cerita tu lah kan. Comel gila lah dia lawan apa semua kan. Aku cakap memang best lah. Memang aku suka dan dia boleh menitikkan air mata aku. Aku pun tak tahu kenapa. Walaupun dah banyak kali tengok. Tapi dia cerita pasal ni kan, pasal pengumadan bapa dia dalam tu. Alah, nak tahu ke kalau rekod cerita dia, bapak dia pun tak suka sangat jaga anak dia. Tapi at last lah. Dia ni lah kan. So kalau nombor 3? Nombor 3 aku ambil cerita seberang lah. Cerita seberang, aku rasa semua orang tahu cerita ni. Macam Realistik mungkin tak semua tahu. Semua orang tahu cerita ni ada apa dengan cinta. Cinta Rangga. Boleh. Aku memang suka cerita ni dan aku boleh tengok banyak kali, dan aku first time aku tengok cerita ni masa aku belajar. Yes lah, budak 80-an yang tak tengok ada apa dengan cinta, bunuh diri je lah. Dia tak faham seni lah. Dia tak faham seni. Dia tak tahu apa maksud cinta sebenarnya kan. Cerita dia cerita cinta tapi dia very casual. Mungkin aku rasa sebab cerita tu keluar zaman kita sekolah. Aku belajar, aku dah dekat ITM. Maksudnya masa tu aku tengah sekolah. Tapi masa tu tak keluar kat Malaysia lagi. Sebab aku ITM Sarawak dekat Kota Samarahan. So dekat dengan Indonesia. Aku beli CD tu dekat Indonesia. Dekat border lah. Dekat border aku beli. Dia macam free zone lah. Kalau macam Padang Besar. Macam Padang Besar macam tu, dekat sana Terbedu. Aku beli kat situ CD tu dan kita tengok ramai-ramai. Dan kita tengok hari-hari ramai-ramai laki. Yes, betul. Yang katanya macam gangster pun ada, fighter pun ada, main gitar, lagu rock apa semua, Metallica semua keluar, Nirvana semua keluar. Malam ramai-ramai duduk, ada apa dengan cinta. Tengok dekat PC lah masa tu kan. And then lepas 2 tahun tu baru dia keluar kat Malaysia dekat. Tapi ada apa dengan cinta ni, kalau sekarang ni pun cakap siapa yang lahir tu 80-an mesti akan terkenang-kenang. Dian Sastro kan. Cinta dan Rangga. Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. And then aku suka juga tengok cerita Hollywood, White House Down.
White House. Dia ada dua cerita yang lebih kurang. Satu sebab aku terdiam je Satu White House Down, satu lagi London Has Fallen. London Has Fallen. Cerita dia lebih kurang je. Lepas tu ada dua-dua satu lagi Olympus. dia Fallen juga. Dia Fallen juga. Has Fallen juga. Has Fallen. Itu siapa? Yang tu aku tak ingat lah. Tapi kalau London Has Fallen, Gerard Butler. Kalau White House Down ni dia bukan Morgan Freeman, yang seorang lagi yang kulit hitam juga. Yang badan besar sikit. Tak, dia yang muka macam Eddie Murphy sikit tu. Lupa. Tapi bukan Eddie Murphy lah. Bukanlah. Cerita tu baik lah. Aku suka yang White House Down lagi daripada London Has Fallen. Dua-dua aku suka, tapi kalau nak tu aku suka. And then last kali, kalau tadi dah 4 kan? Kelima aku suka the series of Lord of the Ring. Aku tak boleh masuk langsung. Lord of the Ring ni dia banyak series ada berapa? Dia ada 5 ke 6. Dia pada permulaannya aku pun tak tengok dan aku tak suka. Dan the first series dengan second series aku rasa aku tak tengok pun kat wayang. Aku just tengok balik lah semula kan kat rumah. Tapi bila start tengok, kalau dia sama juga kalau macam Harry Potter. Tapi Harry Potter aku tak layan. Tapi kalau kau tengok Harry Potter, kau akan melekat sampai habis. Kau nak tengok. Sama juga Lord of the Ring. Lord of the Ring tu dengan Frodo. Dia berapa yang betul tak ingat berapa sequel dia, ada berapa sequel? Aku rasa dia ada 6. Aku tak ingat berapa. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Itu yang tulis buku dia. J.K. Rowling tu. Dan skrip dia tulis juga. Tapi dia buat. Yang buat cerita sama dengan Titanic punya cerita apa tak silap. Ya ke? Tak silap lah. Aku tak ingat lah benda tu. Tapi cerita tu very enjoy. Hobbit semua dia ada watak yang kecil. Hobbit dia ada Hobbit. Dia ada Hobbit. Aku pernah sampai rumah Hobbit tau. Nas. Dekat dia shoot dekat New Zealand. Dekat New Zealand. Kau dah pergi dia punya set lah. Yes, original set dia. Set. Dia jadi tempat pelancongan pula dia punya set tu. Dia orang tinggal kan lah. Dia orang biarkan set-set tu lah untuk tak ada lah semua kan, tapi adalah sebahagian tu dia orang tinggal. Boleh lah. Untuk konten boleh lah ambil gambar. Untuk konten boleh lah. Itulah top 5 aku kalau luar Malaysia. Kalau kau Nas? Okey, kalau aku luar Malaysia sama juga based on apa yang aku boleh layan banyak kali, nak tengok banyak kali. First bagi aku yang aku boleh layan banyak kali, dan in fact CD tu aku dah pernah beli 2-3 kali. Asyik hilang je, beli hilang. CD 2-3 kali beli okey. Is sama jugalah kalau korang tak layan kan, is Young and Dangerous. Series. Dia series. Tapi dia semua movie, tapi dia macam Lord of the Ring juga. Dia sequel lah. Dia sequel. Goodbye Mr. Cool. Itu semua berapa? 8, 7. Termasuk Goodbye Mr. Cool, apa semua. Satu yang Dangerous dia sampai 6 Dia sampai 5, tapi lepas tu dia ada macam dia patah balik satu, sikit. Lepas tu dia tutup dengan Goodbye Mr. Cool lah. Aku pun tak ingat lah sebab lama, tapi aku rasa CD kau pernah hilang tu? Pernah, kau pinjam dulu. Itu yang aku teringat tu. So, Young and Dangerous. Satu. Itu yang Cheng Chicken Cheng Chicken, Taifei. Aku Honam Chicken semua aku okey lah, dia orang berlakon best, tapi bagi aku idola aku still Taifei. Kau hidung lah. Kau hidung. Business ni tak ya, business dia best tu. Itu satu. Sister 13 kan. Second movie yang aku layan is tak sure lah, tapi aku rasa ramai juga tengok What Happened in Vegas. What Happened in Vegas. What Happened in Vegas, dia cerita komedi, dia romantic komedi. Ashton Kutcher and Cameron Diaz. Cameron Diaz cerita tu. Cameron Diaz tu baik berlakon. Actress paling kaya Hollywood. Actress paling kaya dan dan itulah What Happened in Vegas. Aku letak antara yang aku top 5 aku. Then satu lagi sama jugalah, sebab aku dah cakap kan, kalau yang lahir 80-an ni tipu kalau tak layan cerita tu. Ada Apa Dengan Cinta lah. Ada Apa Dengan Cinta. Sama macam aku tak boleh kita keluarkan daripada list tu. Ada Apa Dengan Cinta. Korang budak-budak yang lahir tahun 2000 kan, korang layan dulu cerita Ada Apa Dengan Cinta. Barulah boleh bercinta. Baru korang layak bercinta. Alright. So yang keempat is Twilight. Aku tak tahu lah Twilight tu.
Aku tak tahu lah. Dia macam something lah. Dia okey. Sama juga macam kau layan Lord of the Ring kan. Twilight ni sepatut tak masuk dalam favourite movie aku sebab dia benda yang tak real apa. Mana ada vampire manusia bertukar di segala karut semua tu. Tapi siapa nama vampire tu? aku tak tahu lah. Cuma aku tahu yang pelakon tu lah Bella, watak perempuan tu Bella apa? Bella Swan kan. Laki tu siapa lah apalah. So Twilight tu aku yang first 1-2 tu aku macam tak layan sangat. Tapi lepas tu aku start layan, aku layan kat wayang. Sampai memang aku tunggu sampai last je. Twilight memang best lah. Yeah. Aku tengok semua siri dia dekat wayang. Dengan orang yang sama. Sama. Aku pun sama sebab tu itu antara dalam list aku. Dia punya ending tu memang sedih lah. Tak minta air mata tapi sedih kan. Yeah. Masa yang Big War last tu. Big War last tu. Sebab kakak dia dah boleh ramal peperangan tu akan berlaku. Aku masih teringat lagi Bella Swan tu. Aku teringat orang yang teman aku tengok wayang tu. Kristen Stewart Kristen Stewart. Kristen Dunst Kristen Stewart Tak ingat lah nama aku rasa tu lah. Tapi aku ingat yang last punya tu yang Twilight apa Breaking Down, yang paling last tu Breaking Down Breaking Down tu paling last. Aku tak ingat lah tapi yang paling last punya tu aku layan dekat Summit USG. Kau siap ingat tak wayang tu aku tak ingat. Sebab tu cerita ni aku letak dalam list aku sebab betul aku tak ingat lah. So yang last dalam aku punya untuk overseas movie is cerita Tamil. Dia Bila. Bila. Dia ada Bila 1, Bila 2. Bila dengan Bila 2 lah. Dia ada Bila 2 Ada Bila 2. Aku pun rasa cerita Bila ni dan sebenarnya aku pernah tengok tapi aku tak ingat lah. Sebab Bila ni dia cerita Tamil dan dia kurang sangat pasal cinta. Cerita Tamil memang. Dia sebab tu aku layan cerita Tamil cerita dan Tamil memang one of aku punya. aku rasa dia ada shoot kat Malaysia juga sikit cerita Bila tu. Oh ya. Tak silap aku. Yang dekat Menara KL atas Menara KL itu bukan. Tu bukan. Aku tak sure lah. Memang ada Menara KL bukan ni ke yang tu yang Rajinikan lah, Roshamno tu kan. Tapi Bila ni aku boleh letak antara top 5 aku lah. Sebenarnya banyak lagi cerita lain macam Divergent ke. Betul. Divergent pun best juga. Tapi ini antara 5. I Feel I'm in Love pun best juga kan. Siapa nama pelakon perempuan tu? Shandy Aulia. Wish. Esok pergi dinner. Geram aku. So itulah 5 movie local dan overseas yang aku minat lah. So highly recommend Kepong Gangster dan budak-budak nak laser ada apa dengan cinta korang tengok dulu. Nak sedap laser. Layan dulu. Okay lah, very quick Nas. Very quick one. Kau rasa aktor yang kau suka, bukan aktor terbaik aktor yang kau suka tengok dengan actress. Kita bagi Malaysia dengan overseas. Aku minta 3 lah. 3 lah. 3. Okay. Untuk aktor lelaki lah kan. Local. Malaysia. First aku letak Faizal Hussein. Memang. Okay, ni 3 nama aku sebut terus dan aku lepas tu aku akan cakap kenapa aku pilih diorang. Faizal Hussein, Zul Arifin, dan juga Shaizi Sam. Okay. Kenapa aku pilih 3 orang ni? Diorang ni kalau bawa watak serius, nampak serius. Bawa watak cinta, kau akan rasa dia punya. Betul, leleh lah rasa. Leleh tu akan datang. Betul. Dia buat watak komedi, Zul Arifin Don Dukun baru keluar, aku tak sempat tengok lagi. Cerita komedi kot dia lakon dan Zul Arifin pun memang tengok dia. Tapi kalau Faizal Hussein apa komedi dia? Faizal Hussein cerita dulu-dulu kalau kita tengok Bujang Senang. Bujang Senang Bujang Senang tu ada komedi dalam tu, ada. Yelah dulu dia lebih more to relax lah. Sekarang ni dia macam method sangat lah kan. Faizal Hussein pun itu dia ada berlakon apa One Cent Thief. Yes. Dia walaupun watak dia menyakitkan hati kan, tapi lawak tu ada dekat dia. So tapi gila-gila remaja tu kira lawak juga. Kelakar juga dia buat. Masa mula tu kan. So, sebelum dia nak peperiksaan tu lah. Peperiksaan. Apalah nak pergi bawa. Itu kalau dalam Malaysia, aktor. Kalau yang luar? Okey, kalau kat luar ada lelaki first aku minat, aku layan juga banyak movie dia. Is Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Comel elok lah. Elok lah dia. Sebab dia membawa watak seorang lelaki jalang tu sangat menjadi tau. Banyak jugalah layan Ashton Kutcher punya movie. Second is
Ryan Reynolds. Okey. Ryan Reynolds first movie dia yang aku buat aku cakap dia ni berlakon boleh tahan juga The Proposal dengan Sandra Bullock. Okay. Dan last is pelakon overseas is Ajit. Ajit yang berlakon cerita Bila ni lah. Oh, okey. So Ajit pun aku layan daripada zaman aku sekolah rendah lagi. Cerita Red, Citizen apa semua tu. Oh, ya ke? Aku memang layan zaman dia muda lah. Aku kalau Tamil VJ lah yang aku tahu. Ajit ni masa dia tengah top, VJ baru nak naik. Oh, ya ke? So beza umur pun banyak Ajit dengan VJ ni. Oh, Ajit dah tua Ajit sekarang. tua dah. So itulah. Kalau kau? Kalau aku 3 dalam Malaysia. Dalam Malaysia. Dalam Malaysia of course lah. First aku suka tengok dia berlakon Beto. Beto Kushairi. Beto Kushairi sebenarnya antara salah satu punca Mak Kilau pergi jauh tu Beto. yang Beto bersilat masa nak buat bulan puasa tu. Ingat yang masa dia promo apa Sampin ke Baju Melayu? Yelah. Ya betul. Yang lagu sopan santun pun naik ya, sebab tu juga kan. Itu ni pelakonnya. Ya, dia package lengkap lah. Dia gosip pun tak ada. Tak ada lah. Dia okey lah. Lepas tu second is aku rasa ramai orang suka lah. Bron Palare. Dia very ada karisma lah berlakon. Anak halal. Yes. Banyak. Lepas tu dia boleh cakap Thailand sikit. Ya, dia boleh cakap Thailand. Cerita apa ni? Cerita apa yang nikah kat Golok tu apa semua kan. Ni yang Zizan pergi ke Phuket semua. Yang dengan Dato' Awi Bakis Kental. Lepas tu dia punya cakap speaking very good. Tapi Bron aku suka aku dia rasa tengok dia ada berlakon tu. Cerita Legenda Budak Setan pasal dia berlakon kan. Dia jadi jahat. Dia jadi yang kacau. Aku tak sure lah. Tapi bagus Bron memang dia pun sekarang kat Indonesia pun banyak projek. Ya betul. Dia banyak dekat Indonesia sekarang. Yes. Tu yang kedua, yang ketiga is kalau tengok aku suka Syafiq Kyle. Oh Syafiq Kyle. Dia banyak dia pun sama juga. Dia boleh kelakar cinta memang cintun habis lah. Lepas tu dia boleh fight juga. Dia pun start berlakon jadi anak Tok Adi kan dekat aku. Tanah kubur kan. Ya, itu dia start. Aku rasa dia pernah berlakon kan cerita Aku rasa yes macam je. Itu kalau Malaysia. Kalau overseas okey lah, of course. First aku suka Tom Cruise. Tom Cruise action dia. Cuma aku satu je aku tak suka Tom Cruise ni. Aku suka dia cara berlakon, sempoi dia, apa kelakar pun ada sikit, fight pun okey. Tapi jangan dia berlari punya scene. Oh dia berlari buruk. Dia sama macam dekat Malaysia ni Adi Putra lah. Yes betul. Adi Putra fighting semua fight berlakon pun ada karakter. Lagi Allah. Berlakon pun ada karakter betul. And then Gerard Butler. Gerard Butler yang London Has Fallen tu. Dia berlakon. Lepas tu dia memang dia punya muka aku ingat dalam movie aku tak pernah tengok senyum lah sikit. Kan. Tapi Gerard Butler dia berlakon satu cerita macam kelakar sikit. Dia action komedi lah. Ada. Bounty Hunter ke apa? Bounty Hunter lah. Dia jadi Bounty Hunter. Bounty Hunter tu apa? Dia macam pergi cari orang lah. Dia bukan nak pembunuh pahan. Dia pergi cari orang. So satu lagi aku bagi yang kulit hitam lah. Kulit hitam. Tapi bukan orang India macam kau Haji. Aku bagi Morgan Freeman. Dia berlakon banyak orang tua, aktivis. Dia pernah berlakon Mandela. Rambut putih lah. Rambut putih aku tak ingat. Dia akan bawa watak-watak profesor. Yes yang macam tu. Memang. Dia takkan nak bawa watak bercinta juga kan. Aku tak tahu kenapa. Aku suka tengok dia. Method lah. Dia method lah. So kalau perempuan? Kalau aku perempuan Malaysia ke? Kita start dengan Malaysia dulu lah. Kalau Malaysia perempuan aku paling aku minat berlakon. Kalau yang zaman barulah tak masuk yang lama-lama tu tetap boleh nak ni lah. Aku paling suka Lisa Suryani. Sebab Lisa Suryani dia ada berlakon Lisa Suryani. Dia walaupun dia tak boleh tapi dia still bagus berlakon sebab dia ada mimik muka. Dia suka buat mimik muka yang bagus. And then second aku bagi Maya Karin. Aku suka Maya Karin. Dan kalau nak bagi satu lagi, yang dua tu memang confirm lah, Lisa Suryani, Maya Karin. Yang ketiga ni banyak, tapi kalau nak aku bagi yang latestnya yang sekarang ni tengah masih aktif berlakon, banyak berlakon, aku suka Dayan Trisha. Ini yang berlakon
High Council High Council lah, High Council. Dia ada berlakon dengan Lepas Trisha. Sebab tu- aku confused. Kadang-kadang aku confused dan Trisha dengan Hana Drisha. Hana Delisha dah pakai tudung Ayat tak, senang. bila sebut nama aku macam mana satu yang ni, mana satu yang ni. Aku confused. Baik ada berlakon Dayan Trisha. Dayan Trisha baik juga berlakon. So kalau overseas? Oh, kalau overseas aku suka first kali aku suka Dian Sastro lah. Dian Sastro Wodoyo kan. Cinta lah. Ada apa dengan cinta kan. Itu memang kalau cerita dia aku akan tengok. Yang terbaru yang aku layan cerita Okok tu apa? Gadis Kretek. Gadis Kretek. Yang tu series. Itu yang first, yang second ni Megan Fox. Megan Fox binti Megat Travis Siapa bagi nama Megan Fox binti Megat Travis? Aku punya suka Megan Fox ni. Dulu aku ada kucing betina, nama kucing aku Megan Fox. Tapi bukan kucing kau kan? Masa tu bukan kucing aku, masa tu kucing girlfriend aku. Sekarang dia jadi kucing. Masa kita orang belum kahwin dia dah tak ada lah, dia dah hilang. Yalah, aku antara orang yang menggerakkan operasi mencari kucing tu juga. Masa tu kau kena ingat. Hilang kan. Lepas tu masa pergi klinik kucing kan, klinik kucing, tengok dia punya IC kan, dia punya kad tu. Doktor tu gelak tengok nama Megan Fox kita letak. Kau memang letak nama Megan Fox? Megan Fox. Kucing betina aku, lah? Betina. Kucing aku yang sekarang jantan nama Brad Pitt. Macam. Kamu tak letak Badul ke? Kita bagi yang sedap sikit lah. Kita tak nak letak nama Melayu. Okay. Seorang lagi aku suka Brad Pitt punya partner Angelina Jolie. Angelina Jolie. Mr. Smith, Tom Rider. Dan aku rasa Angelina Jolie pun dia antara yang Action. semua watak dia boleh bawa. Okay, yes, dia boleh bawa semua watak, bercinta pun boleh, kelakar Komedi pun pun, yes. kelakar. Memang habis kelakar, dan dia boleh action. Ya betul, action Dan dia memang boleh A lah. dia boleh macam Tom Rider, dia action dia solo je. Ada satu cerita yang dia buang pistol satu peluru boleh tembak semua orang kan. Yang mana tu? Aku tak ingat lah, dia tembak daripada jauh. Yang Mr. Smith ke apa? Ke Tom Rider tu semua action tu semua tu, semua main pistol. Maybe aku rasa Mr. Smith lah. Mr. Smith memang ngam dia dengan Brad Pitt. Sebab itu pun cerita komedi juga. Mr. Smith ada. Dia Komedi tu ada kan. dia komedi, lepas tu nak kata cinta asyik bergaduh kat dalam tu. Angelina Jolie lah. Right. Kau dah Okay, aku kalau kita start dengan Malaysia dulu first aku minat is Nabila Huda. Nabila Huda ni Abil. Dia betul lah, kita tak boleh nafi Nabila Huda ni lakonan dia memang kalau nak jiwa memang dia. Memang jiwa lah. So Nabila Huda satu. Second aku minat juga Era Fazira. Merah Fazira Prima Donna aku. Kita tak boleh nak nafikan. Macam Lisa Suriani tu bagi aku dia pengganti Era. Lepas zaman Era Lisa masuk. Dan lepas Lisa aku tak nampak yang betul-betul. Belum ada. Ada yang bagus, ramai yang bagus. Tapi belum sampai tahap tu lah. So Era Fazira, Soal Hati, Sembilu dan Mariam Marana tu. Janji Diana. Cinta kolesterol. Kuliah cinta. Jika kau tiada. Okay, itu Era Fazira. Yang last untuk lokal dia tak ada banyak pun berlakon, tapi aku suka bila dia berlakon sebab dia punya perangai manja dia tu ada. Tapi manja, dia dah jadi bini orang lah kan. Yana Syamsuddin. Yana Syamsuddin. Bagus lah. Dia ada satu time tu dia betul-betul meletup lah. Dia sebab dia sama dengan Saisi Sam lah. Zaman-zaman tu dia meletup masa tu. Betul, dia ada berlakon cerita ni, cerita apa bini-bini ku gangster. Tapi itulah cerita-cerita yang macam tu lah yang dia sebab zaman tu cerita macam tu yang naik. Demand masa tu Metro West sebulan satu boleh keluarkan movie kan. So Yana ni pula antara aku rasa pelakon tetap Metro West. So banyak cerita dia keluar masa tu. Dia banyak yang pembantu. Lepas tu ada heroin juga. Nan Sempit dia jadi pembantu Yana Syamsuddin ni kan. Wawa watak dia kan. Wah kan. So Yana Syamsuddin tu antara yang aku suka tengok. Best lah, aku pun suka. Suka tengok dia. Suka tengok dia. Ya betul. Suka tu lawa pun nak kena penting juga. Takkan tak lawa Yana Syamsuddin kan. Alright. So itu lokal lah 3.
betul Nabila Huda, Ira Fazira, Yana Ya, Syamsuddin. betul. So kalau untuk overseas, first aku letak is Cameron Diaz. Yalah, Cameron Diaz. Lawa pun lawa, kelakar pun kelakar, lakon pun best. Berlakon pun gila. Sebab Dia watak gila. watak gila dia kan. Macam kita tengok cerita yang macam aku minat tu, Happy Vegas, dia berlakon dan memang dia bawa watak. Dia memang bawa watak dia memang semua macam tu. Rasa kau kan, dia bimbo lah. Dia kalau bawa watak bimbo memang jadi lah sangat. Charlie Angel kan. Charlie Angel dia berlakon. Tu lah. Dan satu lagi Sandra Bullock. Sandra Bullock, Miss Congeniality. Tu yang aku suka dia berlakon cerita dia Proposal lah. Dia berlakon Proposal. So Sandra Bullock is aku tu. Yang last memang tak boleh nak kita bangkang juga is Dian Sastrowodoyo. Dian Sastrowodoyo tu bagus lah. Dia best lah dia berlakon. Itulah kalau budak-budak dulu zaman-zaman kita tak pernah cakap jatuh cinta kat Dian tu. Normal lah. Yelah tu. Sangat. Ada tak yang kalau tapi memang cantik lah. Sampai sekarang baik dia cantik lah. Memang. Lepas tu tapi dia berlakon pun memang bagus lah dia berlakon. Walaupun kalau kita tengok Ada Apa Dengan Cinta tu nampak macam santai punya cerita. Tapi kalau kau tengok Ada Apa Dengan Cinta 2, orang dah besar sikit. Kau tengok watak dia dah matang sikit. Dia boleh layan orang cerita pasal kopi. So Dian baiklah. Itu dia dengar kot boleh datang kan. Kau punya cita-cita. Dapat tengok muka sekejap pun tak apalah. So itulah antara aku punya favourite actor, actress local and overseas lah. Itulah. So rasanya orang yang dengar ni pun ada banyak, je movie yang orang suka. Apa semua. Movie yang orang suka, actor, actress yang orang suka. So ada tak korang kat luar sana movie yang bagi korang yang tak terlampau famous dan tak ramai orang tengok tapi bagi korang rasa movie tu best, korang drop kat komen. Kita orang boleh layan. Kita layan sama-sama. Mungkin kita orang tak pernah layan lagi. Kita orang tak pernah layan. Ada juga macam aku tadi aku cerita dengan Kurt, aku tengok cerita Kepung Gangster kan. Kita tak pernah layan. Tak pernah tengok. So Bunuhan pula kau lupa-lupa pula. Bunuhan aku memang lupa-lupa. That's mean aku tengok sikit. Right. So itu saja. So kita tutup dulu episod kali ni. Kat luar sana kita cakap tak kisahlah kau nak tengok movie tu dekat mana, make sure daripada source yang legal, kita support kita punya karyawan tempatan. So at least cara kita support tu at least diorang ada boleh buat karya lebih baik, boleh generate income dan boleh buat karya lagi bagus lah. Ya betul. Samsul cepat-cepat keluarkan Original Gangster. Aku dah tak boleh tahan dah ni. Alright, so kita wrap up dulu. Jumpa next episode. Bye. Assalamualaikum. Kami budak Klang. Hey, kami budak Klang.